Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar persediaan memulakan perniagaan. Seperti biasa, sebelum kita mulakan lebih lanjut, pastikan kamu dah bersedia dengan buku teks, buku nota dan juga alat tulis. Jadi, pastikan kamu klik butang like, subscribe dan jangan lupa share video cikgu ni untuk dapatkan lebih tajuk-tajuk yang terkini. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai dokumen. Apa dokumen yang terlibat semasa kita dalam proses memulakan perniagaan. Okey, baiklah, hari ini cikgu akan ajar simulasi penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan yang dirancang. Okey, kamu boleh rujuk dalam slide yang cikgu paparkan ni. Sebenarnya slide ni pun dah ada dalam buku teks. Okey, kalau tak nak buka buku teks, boleh tengok dekat sini. Berikut merupakan urus niaga kedai komputer Suriah sepanjang bulan Jun 2017. Okey, kita tengok yang pertama. Puan Suriah membuka perniagaan komputer dengan wang tunai di bank sebanyak RM30,000 sebagai modal permulaan. 2. Puan Suriah membuat pembelian barang niaga secara kredit sebanyak RM9,950. Yang ketiga, Puan Suriah membeli beberapa alat tulis untuk kegunaan pejabatnya sebanyak RM54 secara tunai. Yang keempat, Puan Suriah membuat jualan barang niaga sebanyak RM10,000 secara kredit. Yang kelima, Puan Suriah membeli barang niaga secara tunai sebanyak RM1,740. Yang keenam, pelanggan Puan Suriah menjelaskan hutangnya sebanyak RM10,000. Yang ketujuh, Puan Suriah membayar bil telefon perniagaannya sebanyak RM195.35. 8. Puan Suriah membuat bayaran gaji kepada pekerjanya Encik Ibrahim Ahmad sebanyak RM900. 9. Puan Suriah menjelaskan hutangnya kepada pembekal sebanyak RM9,950. Kemudian yang ke-10, Puan Suriah mengeluarkan wang tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi sebanyak RM200. Dan yang terakhir, Puan Suriah menjelaskan sewa kedai sebanyak RM900 secara tunai. Okey, yang bahagian yang kamu tak nampak tu kamu boleh rujuk buku teks. Okey, ini adalah contoh-contoh transaksi perniagaan yang biasanya berlaku apabila kita memulakan perniagaan. Okey, baiklah kita tengok. Yang pertama tadi, Puan Suriah membuka perniagaan komputer dengan wang tunai di bank sebanyak RM30,000 sebagai modal permulaan. Baiklah kita tengok apa dokumen yang terlibat. Okey, dokumen yang terlibat adalah memo. Memo, okey, kalau kamu tengok dekat sini, memo kedai komputer Suriah. Atas dia tu adalah nama kedai, kemudian tarikh 1 Jun, kepada pengurus akaun, pemilik membawa masuk wang tunai sebanyak RM30,000 sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Okey, bila dia sebut Puan Suriah membuka perniagaan dengan modal sebanyak RM30,000, jadi dokumen yang terlibat adalah memo. Baiklah, seterusnya okey. Dokumen yang kedua adalah Puan Suriah membuat belian barang niaga secara kredit sebanyak RM9950. Apakah dokumen yang terlibat? Dokumen yang terlibat adalah invoice. Baiklah, macam ni ya. Sekiranya kita buat belian barang secara kredit. Kredit maksudnya kita berhutang. Kita beli barang secara hutang. Tapi dalam bahasa perniagaan, nama dia adalah kredit. Kita beli barang secara hutang. Bila kita beli barang secara hutang, kita akan menerima invoice. Dan apabila kita menerima invoice, kita akan dapat invoice yang asal. Okey, kita tengok dekat sini. Laptop jenama A, harga RM800, 5 unit RM4,000. Laptop jenama B, RM850. 7 unit bersamaan dengan RM5,950, total RM9,950. Baiklah, kita tengok yang ketiga pula. Puan Suriah membeli beberapa jenis alat tulis untuk kegunaan pejabatnya secara tunai. Yang ini maksudnya, kita beli barang tulis, alat tulis secara tunai. Contoh macam kita beli kalkulator, kita beli kertas, semuanya yang kita beli ni, barang yang kita beli ni untuk kita gunakan dalam perniagaan kita di pejabat secara tunai. Jadi dokumen yang terlibat adalah
slip daftar tunai. Slip daftar tunai ni macam kamu pergi mana-mana pasar raya, bila kamu buat pembayaran, kamu akan dapat resit. Inilah dia contohnya. Okey, dokumen yang keempat pula adalah Puan Suria membuat jualan barang niaga sebanyak RM10,000 secara kredit. Macam cikgu bagi tahu tadi, kalau kita jual barang secara kredit, beli barang secara kredit, maksudnya kita melakukan transaksi berhutang. Tapi dalam perniagaan, hutang tu terms dia, bahasa dia adalah kredit. Jadi kita tengok transaksi terlibat adalah invoice. Okay, senang macam ni. Kalau kita beli barang secara kredit, kita jual barang secara kredit, dokumen yang terlibat adalah invoice. Yang membezakan dia adalah kamu tengok dekat sini perkataan salinan. Salinan ni maksudnya kita jual barang. Kan kalau kita tulis resit, kita buka resit. Okay, bila kita jual barang, yang asal tu mestilah kita bagi dekat orang. Jadi yang salinan tu kita simpan. Sama juga kalau kita beli barang secara kredit, yang asal tu orang akan bagi dekat kita. Dia opposite lah. Okay. Cikgu rasa yang ni tak ada masalah lah. Senang sangat yang ni. Okay, seterusnya kita tengok transaksi yang kelima. Puan Suria membeli barang niaga secara tunai sebanyak RM1,740. Okey, membeli barang niaga secara tunai. Ni beli secara cash. Yang biasa kamu cakap, kadang kamu bila cakap tunai susah nak faham. Tapi bila cakap cash, kamu faham kan. Jadi tengok, ni dia akan keluar bil tunai. Okey, tengok dekat sini bila kita beli, kita akan dapat yang asal. Okey. Tengok dia apa yang dia beli, mesin pencetak jenama A, barang niaga. Dia jual apa? Jual komputer. Jadi mestilah dia beli mesin pencetak. Logik lah tu. Okey, seterusnya kita tengok nombor 6. Pelanggan Puan Suria menjelaskan hutangnya sebanyak RM10,000. Tadi kan kita ada jual barang. Sekarang ni dia bayar balik. Dia nak bayar semula hutang tersebut. Jadi apakah dokumen yang terlibat? Dokumen yang terlibat adalah resit rasmi. Bila dia dah bayar hutang kat kita, kita akan keluarkan resit dekat dia. Macam kamu bayar yuran PIBG dekat sekolah tu, okay, bila kamu bayar, apa yang cikgu akan bagi? Cikgu bagi resit. Okey, seperti biasa, kamu tengok kita akan simpan salinan, kita akan simpan dokumen salinan yang asal tu kita bagi dekat kita punya penghutang. Okay. Seterusnya kita tengok dokumen yang ketujuh. Puan Suria membayar bil telefon perniagaannya sebanyak RM195.35. Okay, dia bayar bil telefon. Apakah dokumen yang terlibat apabila dia bayar bil telefon? Perlu tak bil telefon ni dekat dalam kita punya perniagaan? Adakah dia kira kita punya belanja ataupun saja-saja je? Okay. Jom kita tengok. Okay, ni contohnya membayar bil telefon. Okay, bil ni contoh TM. Okey, telefon ni memang kita perlukan dalam kita punya perniagaan sebab kita nak buat panggilan kepada pelanggan. Okey, ataupun pelanggan nak menelefon kita untuk tanyakan tentang produk-produk yang kita jual. Jadi, telefon ni adalah satu alat komunikasi yang paling penting untuk kita meneruskan perniagaan kita. Kemudian kita tengok dokumen yang ke-8. Puan Suria membuat bayaran gaji kepada pekerjanya. Okey, bila dah hujung bulan, kita kena bayar gaji pekerja kita. Siapa pekerja kita? Encik Ahmad sebanyak RM900. Jadi apa dokumen yang terlibat? Voucher pembayaran. Okey, dekat sini kita akan tulis nama kedai kita, ada nombor di sini supaya mudah untuk kita nak buat catatan dokumentasi nanti. Kemudian butiran dia kita tulis bayaran gaji bulan Jun 2017 sebanyak RM900. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok transaksi nombor 9. Puan Suria menjelaskan hutangnya kepada pembekal sebanyak RM9950. Tadi kan kita ada beli secara hutang. Sekarang kita dah jual,
kita dah jual, kemudian orang dah beli barang kita, jadi kita kena bayarlah semula hutang. Jadi bila kita bayar hutang, kita akan dapat resit rasmi. Nampak tak dekat sini asal? Senang je nak ingat. Bila orang bayar dekat kita ataupun kita bayar dekat orang, kita akan dapat resit. Yang membezakan dia kalau asal kita bayar. Kalau salinan, maksudnya kita menerima bayaran tersebut. Yang ni yang cikgu cakap tadi asal. Sebab bila kita bayar, kita akan dapat asal. Cara nak ingat senang je. Kalau kamu bayar PIBG, kan, apa yang kamu dapat? Resit rasmi. Okay, baiklah, seterusnya. Transaksi yang ke-10. Puan Suria mengeluarkan wang tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi sebanyak RM200. Yang ini maksudnya dia ambil duit daripada laci perniagaan dia digunakan untuk diri dia sendiri, bukan untuk perniagaan. Yang ini nama dia ambilan. Okey. Dalam perniagaan yang sebenar, kamu tidak digalakkan melakukan tabiat ini. Dan kalau jika terpaksa emergency, kalau kamu ambil, kamu kena take note. Jadi, apakah dokumen yang terlibat? Okey, dokumen yang terlibat adalah memo. Okey, kedai komputer Suria. Okey, bila tarikh kamu ambil? Okey, kemudian kepada pengurus akaun. Sebab kita kena bagi tahu kita punya accountant yang kita dah ambil duit RM200 untuk kegunaan peribadi kita. Kita kena bagi tahu. Kalau tidak nanti at the end of the month, akaun kita tak stabil. Dia tak balance lah. Jadi itu yang akan menyebabkan kerugian berlaku di situ. Jadi nasihat cikgu, sekiranya kamu buka perniagaan, perkara ni perlu dielakkan. Tetapi sekiranya ada emergency yang tak dapat dielakkan, kamu kena take note dengan mengeluarkan memo. Okey, transaksi yang seterusnya, transaksi yang ke-11 ialah Puan Suria menjelaskan sewa kedai sebanyak RM900 secara tunai. Kan kita berniaga, kita sewa kedai. Jadi kita kena bayar sewa kedai. Apakah dokumen yang terlibat? Sama seperti gaji tadi, voucher pembayaran sebanyak RM900. Dan itu sahaja dokumen yang terlibat dalam perniagaan. Habis untuk setakat ini. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar tadi. Dan cikgu doakan semoga kamu terus cemerlang dalam mata pelajaran perniagaan. Dan tak ada yang mustahil untuk mendapatkan A+ dalam perniagaan. Jadi, kita jumpa lagi dalam bab yang seterusnya. Okey, bye.